Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, di antara majlis yang terbaik untuk kita persembahkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara majlis yang memberikan kita petunjuk, membezakan antara hak dan batil, majlis yang akan diberikan bagi mereka, dipermudahkan bagi mereka jalan menuju ke syurga, seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga, dan kita mengharapkan agar Allah permudahkan kita semua jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita telah berada pada akhir 10 Ramadan ini. Ianya merupakan hari-hari yang terbaik untuk kita menambahkan siri amalan yang terbaik, supaya kita jadikan amalan-amalan ini sebagai amalan yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah, supaya memberikan ganjaran terbaik, dan yang terbaik itu adalah syurga, yang mana ianya merupakan tempat bagi orang-orang yang beriman. Sebelum tu saya minta izin kepada asatizah kita, ya Syekh Ustaz Zainal, Ustaz Mubarak, Ustaz Adli, ya, seharusnya mereka yang duduk sini lebih afdal. Okey, kita ala kulli hal, pada hari ini kita akan sambung, dan kita akan bercuti lepas ni, ya, katanya begitu, ya. Jadi kita akan sambung pelajaran kita sedikit lagi berkaitan dengan surah Al-A'la, di mana kita telah menerangkan beberapa perkara dalam bab pelajaran yang lepas berkaitan dengan syafa'atul uzma, yang mana syafa'atul uzma yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang tidak ada lagi manfaatnya amalan-amalan, melainkan kita bawa amalan itu dari dunia ini, amalan yang akan kita tunjukkan kepada Allah sama ada amalan itu diterima ataupun tidak. Jika tidak menepati syarat-syaratnya, maka ia tidak akan diterima di sisi Allah. Yang mana kita tahu bahawa syarat-syarat amalan soleh itu mestilah ikhlas, yang kedua mestilah ittiba'ur rasul, ya. Jadi ianya tidak akan lari daripada dua perkara ini, maka kita kena jagalah. Apa juga yang perlu kita lakukan sekarang ini sebelum ajal kita sampai, maka ialah ikhlaskan diri kita dan ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kisah yang berkaitan dengan syafa'atul uzma, kita dah terangkan dengan beberapa perkara. Maka di sini kita kaitkan satu hadis. Ibnu Katsir rahimahullah telah meletakkan hadis yang diriwayatkan Ahmad dan juga Muslim dalam bab ini, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan maksudnya, adapun penghuni neraka di mana mereka adalah penghuni sejati, maka mereka tidak pernah mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Ini di antara sifat ahli neraka, yang mana mereka tidak mati dan tidak hidup. Maksud di sini adalah disebabkan azab terlalu berat. Azab itu terlalu dahsyat sehingga mereka tak mampu untuk menanggungnya, antara hidup dan mati sahaja. Maksudnya azab itu berterusan dan mereka tidak dapat nak buat apa-apa lagi. Dan kita tahu bahawa dalam ayat hadis ini mengisyaratkan bahawa mereka tidak pernah mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Berarti di antara hidup dan mati. Dan sifatnya ahli neraka dan ahli syurga adalah kekal abadi. Cuma dalam bab berkaitan dengan ahli neraka yang dikategorikan di antara orang yang beriman dan orang yang kafir, maka orang yang kafir dia kekal abadi. Adapun orang yang beriman, maka mereka ini kesudahannya akan dikeluarkan. Setelah mereka berada di dalam neraka, diazabkan mengikut amalan-amalan yang mereka lakukan, dan akhirnya sama ada mereka itu dikeluarkan disebabkan syafa'ah
dan juga dikeluarkan disebabkan selesai dosa yang mereka telah lakukan lalu diazabkan kepada mereka. Maka Ibnu Katsir mengatakan di sini melalui hadis tadi, disambungkan hadis tadi, akan tetapi ada suatu golongan manusia atau sebagaimana sabda baginda yang dijilat oleh api neraka kerana dosa-dosa mereka atau kerana kesalahan-kesalahan mereka, maka Allah mematikan mereka beberapa waktu, yakni mereka dihentikan di satu tempat. Okey, dalam perjalanan mahsyar kita dah terangkan bagaimana perjalanan itu, dan kita tahu bahawa sebelum kita sampai ke titian sirat, kita ada beberapa peringkat yang mana di antaranya Telaga Haud yang membezakan antara Muslim, ya, orang yang beriman, ikhlas imannya, bersih imannya, dan orang-orang munafik. Maka kita ataupun ahli-ahli bid'ah kemudian dimasukkan satu tempat yang mana diarahkan sujud. Maka hanya orang yang beriman sahaja yang mampu sujud. Tetapi orang yang tidak beriman dengan betul-betulnya ataupun mereka di kalangan golongan munafik yang disebutkan, maka mereka tak mampu untuk sujud kerana mereka sujud di muka bumi ini kerana manusia, bukan kerana Allah. Tetapi orang yang beriman dia akan bersujud kerana Allah, maka dia mampu untuk sujud apabila Allah mengarahkan sujud. Yakni mereka dikaitkan dengan peristiwa yang besar di situ. Lalu apabila selesai, Allah bahagikan kepada dua golongan. Golongan yang disebutkan dalam surah Al-Hadid. Ya, dalam surah Al-Hadid yang mana dipisahkan antara orang munafik dan orang yang beriman. Untuk ke mana? Untuk berlepas melalui titian sirat. Okey, untuk melalui titian sirat. Maka pada orang-orang munafik, mereka tidak mampu untuk lalu. Bahkan mereka terhalang daripada untuk pergi ke tempat titian sirat itu, bahkan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, baik. Adapun orang yang beriman dalam kategori-kategori yang disebutkan dalam hadis, di mana titian sirat ini seseorang itu mengikut iman dia dan amalannya, dia boleh mampu berjalan di atas titian sirat. Kemuncaknya adalah kelajuan kilat. Ya, kelajuan kilat, zup, sekali je. Dan mengikut amalan juga kelajuan angin yang kencang, kelajuan kuda yang kencang, kelajuan dan berbagai-bagai bentuk kelajuan. Dan cahaya diberikan kepada mereka yang beriman mengikut iman dan amalan mereka. Jadi kemuncak cahaya yang disebutkan di dalam hadis seperti gunung yang besar, berarti terang benderang. Dan mengikut ada yang seperti pohon kurma, dan kemuncaknya adalah seperti cahaya pada ibu kaki masing-masing. Bila diangkat dia keluarkan cahaya, bila diletak dipadamkan cahaya. Dan yang lepas itu wallahu a'lam, ada yang merangkak-rangkak. Al-muhim, bagi mereka ini, mereka dah diserukan bahawa syurga ada di seberang sana. Yakni syurga ada selepas titian sirat. Maka mereka akan berusaha. Dalam hadis ini mengisyaratkan bahawa golongan yang dijilat oleh api neraka itu kerana dosa-dosa mereka ataupun kesalahan-kesalahan mereka. Ya, disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. Dalam satu hadis dalam mentafsirkan di dalam surah Al-Hijr, apabila mereka mengatakan di kalangan orang kafir, apa beza kamu orang Islam dan kami orang kafir? Kami diseksa dalam neraka dan kamu tidak diseksa, kamu juga diseksa dalam neraka. Maka di waktu itu Allah keluarkan kelompok orang Islam, ya, terus dibebaskan mereka untuk menuju ke syurga. Maka waktu itulah orang kafir mengatakan, alangkah baiknya jika aku hanya masuk Islam pun cukup dah. Ini berdalilkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr. Dalam surah Al-Hijr kita mulakan ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin.
Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Alif lam ra hanya Allah yang mengetahui maknanya. Adalah ayat-ayat, adalah sebahagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu Al-Quran yang memberi penjelasan. Orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang Muslim. Ya, begitu sekali mereka inginkan cukup jadi orang Muslim, ya, beriman kepada Allah, mengucap 2 kalimah syahadah, walaupun tak amal pun mereka mengharap begitu. Kenapa? Kedudukan Allah membebaskan di kalangan orang-orang yang beriman syahadahnya bersih, yakni tidak ada unsur syirik, terus boleh dimasukkan ke dalam syurga. Jadi oleh kerana itu, peristiwa ini adalah peristiwa yang Allah khabarkan kepada kita sebelum kejadian yang akan berlaku di sana. Maka mengambil peringatan kepada mereka-mereka yang ingin mencari peringatan dan melepaskan diri dari neraka. Baik, sampai ketika mereka menjadi arang, pintu syafaat dibuka, yakni di kalangan Jahanamiyun ini yang disebutkan sebagai mereka diseksa dahulu sehingga menjadi arang. Tuan-tuan dan perempuan, bila dia menjadi arang mengisyaratkan kepada kita bahawa seksaan itu terlalu dahsyat. Kalau dah jadi arang, ya, subhanallah, bagaimana kedudukannya? Kita ni bila tubuh badan kita terbakar lebih daripada 1/3, ya, harapan untuk hidup tu dah memang tipis. Ya, kebiasaannya tipis. Saya teringat pada kenapa kakak ipar saya tempat apa dia kena satu letupan api tu, ya, 1/3 hangus. Doktor kata tak ada harapan. Memang tak ada harapan, lepas tu meninggal lah. Nak menceritakan bahawa 1/3 itu, ya, pada tubuh badan tu pun dah hangus, bagi kita ni dah mati. Ini kan pula hangus. Ya, kalau ikutkan, kalau dah jadi arang, bagaimana kedudukannya? Okey. Kemudian pintu syafaat itu dibuka, yang mana kita telah terangkan beberapa syafaat yang ada, yang Allah peruntukkan kepada mana-mana makhluk yang diredainya, ya, yang diizinkan kepada mereka, maka mereka akan memberikan syafaat-syafaat yang tertentu. Dan kita tahu bahawa misalnya Ramadan adalah bulan yang boleh memberikan syafaat yang diizinkan oleh Allah, ya, yang berkaitan dengan puasa, yang berkaitan dengan Al-Quran, yang berkaitan dengan syafaat yang mati di Madinah, dan dikaitkan dengan para syuhada, dan berbagai-bagai syafaat-syafaat yang besar yang dimiliki oleh orang-orang yang terpilih ini. Kemudian lalu mereka dikeluarkan dari neraka kelompok demi kelompok. Pertama, tuan-tuan dan perempuan, bila kita bicarakan dalam persoalan syurga dan neraka seperti ini, ya, bila sampai bab neraka, minta lindung kepada Allah, na'udzubillah, minta Allah jauhkan kita daripada azab neraka ni. Bahkan bukan kita minta semata-mata azab neraka ni, kalau boleh kita minta jangan kita dengar desiran api neraka tu. Ya, kerana ianya merupakan azab juga. Desiran itu merupakan azab. Ya, na'udzubillah min zalik. Kemudian lalu mereka disebarkan di sungai-sungai syurga. Lalu dikatakan, hai penghuni syurga, tuangkan air kehidupan kepada mereka. Maka mereka tumbuh seperti tumbuhnya biji yang berada di dalam arus sungai yang mengalir. Ya, Abu Sa'id berkata, lalu ada seseorang berkata ketika itu seakan-akan Nabi berada di pendalaman. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim. Baik, jadi dalam peristiwa golongan-golongan kafir ataupun golongan-golongan ahli neraka, yang kita dah kategorikan ahli neraka di kalangan orang kafir, memang azabnya terlalu berat dan mereka akan kekal abadi. Ya, cuma azab-azab ahli neraka yang kafir pun ada tahap-tahapnya. Kalau tidak, masakan Abu Talib menerima azab yang paling ringan, yang memakai terompah ataupun kasut mengelegak di kepalanya. Tetapi azab bagi orang yang beriman lain. Ya, azab itu membersihkan mereka dari dosa-dosa. Selagi mereka tidak syirik kepada Allah, dalam akidah mereka bersih, maka insya-Allah mereka ini walaupun diazab disebabkan dosa-dosa maksiat yang mereka lakukan, tetapi kesudahannya mereka ini akan dimasukkan ke dalam syurga.
Baik. Jadi dalam bab yang kita terangkan berkaitan dengan ahli-ahli neraka yang disebutkan sebagai ahli-ahli neraka yang beriman, di kalangan orang yang beriman yang dibebaskan dari neraka. Dan kita minta kepada Allah, ya, terutamanya di dalam bulan Ramadan ini, Allah masukkan kita di antara orang yang dibebaskan dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam ayat yang berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia salat. Baik, qad aflaha man tazakka. Dalam ayat Al-Quran kita menyaksikan beberapa kalimah yang disebutkan tentang berkaitan dengan kejayaan. Ya, kejayaan. Hayya 'alal falah. Ya, hayya 'alal falah mengisyaratkan kepada kita bahawa kejayaan ini perlu kita miliki dengan cara bersungguh-sungguh. Apabila Allah mengatakan dalam ayat ini, ya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, Allah berfirman, qad aflaha man tazakka, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri, yakni yang membersihkan dirinya dari akhlak yang tercela, mengamalkan ajaran yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Apabila kita membicarakan qad aflaha man tazakka, begitu juga dalam surah Asy-Syams yang mana Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah kepada orang-orang yang membersihkan dirinya. Ya. Dan rugilah bagi mereka yang mengotorkannya. Tuan-tuan dan puan-puan, bila Allah mengatakan begitu, mengisyaratkan kepada kita adalah wajib untuk bagi kita membersihkan diri kita. Dan asas bagi pembersihan ini bermula dengan tauhid, masalah akidah. Kita tidak boleh nafikan benda itu. Hablum minallah mesti clear. Dan kita dah terangkan berkali-kali dan kena terangkan berkali-kali supaya masyarakat kita faham bahawa masalah tauhid adalah masalah usul yang akan menentukan seseorang itu menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka. Dan mengenali Allah dengan sebenar-benarnya adalah usul yang mesti ada pada tiap-tiap pribadi. Dan beriman kepada Allah mesti mengikut cara Rasulullah SAW, tidak ada pilihan. Oleh kerana itu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu beriman seperti mana kamu wahai Muhammad beriman dan para sahabat, sesungguhnya mereka itu akan mendapat petunjuk. Tuan-tuan dan puan-puan, ianya bukan main-main. Rasulullah yang diutuskan oleh Allah, di dalamnya program wahyu, dia tidak mampu untuk membuat agama Islam itu ikut akal kita. Akal dia. Dia tidak mampu kerana ini adalah agama yang telah diprogramkan oleh Allah, diturunkan melalui Jibril kepada Rasulullah, seperti mana Jibril hantarkan kepada Rasulullah, wahyukan kepada Rasulullah, begitulah Rasulullah SAW sampaikan kepada ummah. Dengan tidak ada tambah dan tidak ada kurang. Allah mengatakan, Allah firmankan di dalam Al-Quran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Apa yang Rasulullah katakan, apa yang Rasulullah buatkan adalah wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Tiba-tiba datang pada kita, tidak kiralah di kalangan masyarakat mana, boleh mengubahkan program agama mengikut akal fikiran. Di atas nama baik. Apa salahnya benda yang baik? Na'udzubillah min zalik. Apabila Allah dah wahyukan kepada Rasul, dan Rasul tidak dibenarkan untuk mengada atau menambah ataupun mengurangkan. Apabila Allah mengingatkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Haqqah, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin.
jika Muhammad ini menisbahkan sesuatu itu kepada kami, yakni dikatakan bahawa Allah arahkan buat begitu, sedangkan Allah tidak pernah menurunkan wahyu mengarahkan Muhammad buat begitu, nescaya kami akan tangkap Muhammad. Kemudian apa dibuat? Laqata'na minhul watin, nescaya kami akan hancurkan Muhammad. Itu dia. Sehingga Rasulullah pun tidak dibenarkan untuk mengeluarkan perkara-perkara berkaitan dengan agama, melainkan dengan wahyu. Oleh kerana itu Rasulullah mengetahui apa yang Allah turunkan, apa yang Allah nak. Datang masyarakat kita membawa fahaman-fahaman yang na'udzubillah min zalik. Apatah lagi ianya teras kepada diri, pada agama kita. Masalah tauhid. Tuan-tuan dan perempuan, kita kena tegas dalam bab ini pada diri kita dan pendirian kita kena tegas. Orang tak dengar, orang marah ke apa, itu urusan mereka. Tetapi kita ni, kita sedang membeli syurga Allah. Apabila agama kita ini, kalau kita tak tegas mempertahankan, orang tak akan pertahankan. Si jahil di sana tidak akan mempertahankan. Bahkan mereka mengikut. Apabila Allah mengatakan beriman cara Rasulullah, kita beriman cara Rasulullah. Tidak ada pilihan. Itu pasal bab berkaitan dengan ibadat-ibadat lain. Ya, semuanya bergantung kepada masalah tauhid. Tauhid tak clear lah semua. Walau hebat ibadat kita, walau dahsyatnya ibadat kita, qiyamul lail, ya solat masya-Allah bersama imam, ikut 11 rakaat, habis bersama imam. Berpuasa siang, malam tak puasa. Ya. Tiba-tiba masalah akidah bermasalah. Tuan-tuan dan perempuan, takut amalan kita dibatalkan disebabkan masalah itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk kita semua. Ya. Ia menggerunkan kerana masyarakat kita menganut akidah falsafah. Menganut akidah falsafah. Dan seharusnya kita mohon kepada Allah bagi petunjuk kepada mereka. Mereka membuka minda, cukup membuka minda, memerhatikan. Kerana saya dulu mula mengetahui dalam bab ini disebabkan apabila satu perkara yang disebutkan, siapa yang tak hafal sifat 20 tak sah solat. Ui, berat. Ada yang mengatakan tak hafal sifat 20, tak boleh masuk syurga. Kita budak akademik waktu tu, kita dengar, mula berfikir. Ya. Sampai kita pelajari dan dapati bahawa sifat 20 tidak didatangi oleh Rasulullah. Betul? Betul ke? Oh, tak mengangguk pula. Kita kaji siapa? Abu Hasan Asy'ari. Lepas tu dia kata imam, itu yang syoknya, yang menyebabkan kita berfikir. Imam Syafi'i pun menganut sifat 20. Kita waktu tu ya je, pasal tak belajar. Tetapi kita buat research, maksudnya kita mengkaji sendiri. Sampai saya bertemu, bila tarikh lahir Imam Syafi'i, bila tarikh lahir Abu Hasan Asy'ari. Tang situ dah. Ya. Di mana Imam Syafi'i mati, Abu Hasan Asy'ari tidak dilahirkan lagi. Setelah 60 tahun lebih kurang, baru dilahirkan Abu Hasan Asy'ari. Di situ datang pertanyaan dalam diri kita. Pertanyaan, apa sebenarnya akidah Imam Asy-Syafi'i? Lalu kita buat kajian dan didapati akidah Imam Syafi'i seperti mana yang dianuti oleh Rasulullah dan para sahabat. Selesai masalah. Ya, selesai. Alhamdulillah, semenjak tu Allah bagi petunjuk satu. Ya, bila tuan-tuan dan perempuan, bila kita faham Quran dan Sunnah, insya-Allah Allah akan bagi petunjuk. Baik. Jadi, dalam bab ini, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah bagi orang yang menyucikan. Pertama, mestilah kita menyucikan akidah kita, tauhid kita kepada Allah. Yang mana tuan-tuan dan perempuan, kalaulah jiwa kita masih lagi, itu yang saya pesankan kepada kita semua, bahawa bila kita membicarakan tentang Allah, bukan bicara kosong. Bila kita membicarakan tentang Allah, bicara dari dalaman jiwa kita. Kerana orang-orang yang beriman, bila membicarakan tentang Allah, dia tidak bicara seperti mana kita sebut cawan. Bila kita sebut Allah,
tak rasa apa-apa. Macam kita sebut cawan. Bermasalah sebenarnya. Bila kita sebut kalimah Allah, kita tidak rasa apa-apa, berarti ianya bermasalah. Tetapi bila kita sebut kalimah Allah, ada perasaan jiwa kita. Ya. Itu pasal bila disebutkan Allahu Akbar, kita sebagai orang yang beriman lain perasaan kita. Yang Rasulullah bila sampai waktu azan, ya, untuk solat, bagaimana dia bergerak. Yang disebutkan dalam hadis. Yang Aisyah menceritakan, dia tinggalkan semua perkara, melainkan kembali kepada Allah, yakni untuk melakukan solat. Tetapi apa yang berlaku pada masyarakat kita, bila sebut kalimah Allah pun tidak ada apa-apa fungsi, seolah-olah tidak menggerakkan jiwanya. Bahkan istihza, mempermainkan kalimah Allah. Nampaklah setengah orang yang bermainkan tentang puasa ni pun saja. Ya, kononnya nak buat lawak TikTok lah apa ke. Ya, tuan-tuan dan perempuan, dalam bab-bab Islam ini tidak ada lawak. Jangan jadikan macam orang-orang Kristian yang mempermainkan Tuhan-Tuhan yang mereka anggapkan itu, agama-agama yang mereka anuti itu, ya, sebagai permainan dalam kehidupan mereka. Ya, na'udzubillah min zalik. Konon nak buat prank, ya, jadi Jesus, jadi tu semua berkaitan dengan agama-agama mereka. Kita tidak boleh mempermainkan. Ya, nak buat gelak ketawa berkaitan dengan puasa, azan, ya. Na'udzubillah min zalik. Istihza' bid-din. Okey, baik. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal, kita ulangkan balik bagaimanakah sifat orang-orang yang beriman. Ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yakni sempurna imannya itu, adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah, gementarlah hati mereka. Tuan-tuan dan perempuan kena berlatih. Kita paksakan diri kita bila disebutkan nama Allah, ada perasaan sedikit. Ya, ada perasaan. Kita bagi misal macam mana ada perasaan tu. Tuan-tuan dan perempuan tiba-tiba tertinggal handphone. Macam mana perasaan kita? Resah, gelisah. Kena pula kita takut orang buka handphone kita, ya, tahu pula password, nampak segala-galanya. Perasaan tu diambil kira. Ya, gelisah, tak boleh, tak khusyuk duduk di Baitul Salam. Kena nak balik je, nak ambil handphone. Ya, itu dia perasaan kita. Begitu juga dalam bab Allah ini kena ada perasaan. Ya, ada perasaan kadang-kadang timbul. Itu pasal bila dia bermunajat, kita bermunajat dengan Allah Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita betul-betul bermunajat dengan Allah dengan penghayatan, ya, wallahi summa wallahi, kita akan menyaksikan bagaimana jiwa kita itu terbang dalam siri munajat kita. Kita mengadu kepada pencipta kita. Kita mengadu kepada Tuhan yang akan menerima doa kita. Tetapi bila kita tidak ada penghayatan dengan Tuhan yang bersifat rububiyah, itu amat penting sebenarnya. Rububiyah yang hanya layak menjadi Tuhan adalah Allah. Kita hayati dan hayati. Bagaimana kita mengharapkan, letakkan harapan. Subhanallah, tuan-tuan dan perempuan akan merasakan kenikmatan dalam siri munajat. Kalau sekadar berdoa saja, ya Allah begini-begini, tak ada. Kita tidak akan merasa nikmatnya munajat. Itu pasal bila kita membaca Al-Quran, pertama sekali apa? Kita beriman ini adalah wahyu Tuhan. Kita sedang berbicara dengan Tuhan. Ya, kita membaca dan memahami makna dia. Rasa lain. Kemanisan Al-Quran akan terasa. Kemanisan Al-Quran akan terasa bila ada iman kita dan yakin ini kalam Allah dan Allah sedang berbicara dengan kita, menceritakan sesuatu pada kita. Lain. Kemanisan itu ada. Tetapi kalau kita baca, sekadar baca, tak apa, dapat pahala. Tetapi tidak diikuti dengan iman. Itu pasal qaul seperti sami'na wa ata'na itu adalah satu qaul yang cantik. Qaul yang boleh menegakkan iman kita, yang boleh memperkuatkan iman kita. Qaul yang pertama kita berjumpa ayat ni, kita baca terjemahannya, aku beriman dengan apa yang Allah katakan. Kita akan melihat bagaimana Al-Quran ini akan membentuk diri kita. Cantik. Tuan-tuan dan perempuan,
Qad aflaha man zakkaha, dan ayat surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Maka orang-orang yang membersihkan, pertama membersihkan akidah dia. Mesti akidah mengikut cara Rasulullah. Tidak ada pilihan. Kerana kunci syurga hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu disampaikan kepada kita, maka kena ikut. Kalau kita ambil akidah selain daripada apa yang Rasulullah bawakan, tuan-tuan dan perempuan, tidak ada pilihan lain melainkan kita mengambil jalan selain daripada jalan syurga. Inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, kata Allah kepada Rasulullah, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikut. Bukan kita tak ikut ataupun kita nak tambah-tambah, tak boleh. Jangan batalkan Ramadan kita dengan perkara-perkara yang bercanggah. Saya ingatkan, ini saya ingatkan kat mana juga kita duduk, terutamanya di musim haji misalan, ya, umrah, jemaah-jemaah kita ini masalah akidah bermasalah. Kadang-kadang mutawif itu pun bermasalah. Subhanallah. Ya, kerana apa? Kerana jelas kadang-kadang mutawif ini pun bukan kelulusan dia agama. Satu, kelulusan agama pun bukan daripada manhaj ataupun jalan sunnah. Dua, kadang-kadang mereka menghafal skrip saja. Tiga, kerana saya berhadapan dengan perkara tu, ya, kita tengok, na'udzubillah, orang pergi haji, orang pergi umrah dengan kos yang tinggi kalau haji, dengan masa yang banyak terbuang, maksudnya dilapangkan untuk haji, sampai puak-puak ni dia suruhnya buat benda-benda syirik, buat benda-benda khurafat. Di antaranya terutamanya di kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa diarahkan? Dia kata jemaah, para jemaah, ya, kita sudah sampai Masjid Nabawi, maka dia baca surah An-Nisa punya ayat. Yang mana siapa yang nak bertaubat, pergi jumpa Rasulullah. Pergi ke kubur Rasulullah dan minta kepada Rasulullah. Subhanallah. Ainun syirik. Minta kepada Rasulullah yang telah wafat, ya, dan Allah akan ampunkan, dia kata. Ayat itu sewaktu Rasulullah hidup, bukan waktu Rasulullah dah mati. Saya pegang dia, mutawif ni daripada Indonesia. Saya pegang, Syekh, entah kata, macam mana entah boleh kata ayat ni begini. Waktu tu dia tak perasan saya ada dalam bas tu. Ya. Dia kata, kenapa? Kan ini syirik. Entah belajar mana? Oh kan. Dia ingat kalau kita belajar Madinah, cop terus lah tu. Saya kata, saya belajar Pakistan. Oh, dia terdiam. Ya, anak kata, entah buat ni benda syirik ni. Dia marah, dia tinggal kita. Ala kulli hal. Itu belum lagi grup-grup yang mana pergi ke Jabal Rahmah, dituliskan. Ya, ditulis nama atas batu. Atas apa? Iktiqad dia. Kalau tulis misalan Abu Muaz dengan misalan. Ya. Ya. Maka dengan hajat balik nanti bolehlah bertemu. Ya, dengan pasangan yang dituliskan tu. Siapa yang amin tu? Ustaz Bun. Syirik. Iktikadkan kepada batu-batu di situ yang boleh mendatangkan jodoh. Na'udzubillah. Itu dia. Boleh faham kan kenapa kita melihat begitu sekali sampai di bumi yang bersih itu, tanah haram itu pun dilakukan benda khurafat. Itu belum lagi guru-guru yang adakan acara-acara tahlil mereka. Oh, sakit kita. Dan mereka tak kenal kita. Ustaz tak buat tahlil ke? Aduh, sakit kita nak menjawabnya. Ya. Itu datang dari siapa? Mutawif yang tak bertanggungjawab. Mereka yang mencadangkan. Sebab apa? Subhanallah. Bila mereka nak buat tu, ada kambing bakar. Oh kan? Kambing tu masak. Yalah, style tahlil di Malaysia lah. Tuan-tuan dan perempuan, tak cukupkah di bumi, ya, Malaysia kita buat benda-benda yang tidak ada dalil, tidak ada nas ini, kita bawa ke bumi yang subhanallah, yang Rasulullah mengingatkan tentang ahlul bid'ah, ya, yang melakukan bid'ah di dalam Madinah. Apa kesannya nanti? Na'udzubillah. Dan kita boleh gambarkan bagaimana mereka bawa benda-benda ini sedangkan mereka melakukan haji dan umrah. Cubalah kita fikirkan.
Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuknya. Itu je lah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, satu peringatan apabila Allah mengatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang beriman sempurna imannya itu adalah mereka apabila disebutkan nama Allah, gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka kerananya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Jadi Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang membersihkan diri. Ialah pertama membersihkan diri, akidahnya yang betul. Dan kedua, membersihkan dirinya dengan ibadah-ibadah yang betul, ittiba'ur rasul, mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, berakhlak dengan akhlak yang diajarkan oleh agama kita, diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pembersihan itu akan berlaku. Pembersihan akan berlaku. Yang mana pembersihan inilah yang akan membawa kita ke syurga. Oleh kerana itu Allah mengatakan qad aflaha man tazakka. Atau dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Pembersihan jiwa mesti bermula dengan masalah tauhid, masalah akidah, kemudian masalah ibadah, ya. Maka di sana akan berlaku pembersihan yang terbaik yang boleh membawa kita ke syurga. Kalau tidak, hanya angan-angan sahaja, dia akan diseksa dahulu. Kenapa? Kerana orang-orang yang berjaya, pertama sekali orang yang berjaya disebutkan oleh Allah di dalam surah Ali Imran, ya. Berkaitan dengan orang yang berjaya ini, apabila mereka melepasi neraka dan tidak disentuhkan oleh neraka walaupun sedikit, walaupun mereka jalan hampir-hampir jatuh, ya, tetapi mereka itu terselamat, maka orang itu adalah orang yang berjaya. Seperti mana firman Allah di dalam surah Ali Imran, surah Ali Imran ayat yang ke 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya ianya telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanya kesenangan yang memperdayakan. Baik. Dalam ayat ini Allah berfirman tiap-tiap berjiwa yang berjiwa akan merasakan kematian. Berarti confirm kita akan mati. Tak boleh nak larikan. Ya, umur yang Rasulullah katakan kebanyakan mati pada usia 60 ke 70 tahun hijrah. Ya, kenapa orang yang umur 60 tahun Masihi dia telah berada pada umur 63 tahun hijrah. Ya, setiap 20 tahun naik 1 tahun. Okey. Jadi Allah mengatakan semua yang hidup akan mati, dan bagaimana mati wallahu alam. Ya, Syahir, kita akan mati. Ya, semua kita akan mati. Tak boleh nak dielakkan. Tapi apa persiapan kita? Itu persoalannya. Kemudian yang kedua, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah yang disempurnakan pahalanya. Ya, pahala itu disempurnakan hari kiamat. Itu pasal kita menyaksikan amalan-amalan kita ni kadang-kadang kita nampak hebat.
Tetapi Allah katakan dalam Al-Quran bahawa ianya akan disempurnakan pada hari kiamat disebabkan apa? Disebabkan unsur-unsur yang akan mengganggu kesempurnaan pahala-pahala kita. Hari ini kita puasa, ya Rasulullah kata, ya, setengah orang berpuasa tidak dapat apa? Melainkan lapar dan dahaga. Disebabkan apa? Kita dah rasa kita puasa hebat. Kita rasa kita sembahyang hebat. Kita rasa qiyamul lail kita hebat. Rupanya di akhirat nanti disempurnakan, diterima ataupun tidak. Kerana ada amalan-amalan yang akan menjadi debu yang berterbangan. Buatlah macam mana ceritanya, hebat sekalipun, dia akan menjadi debu berterbangan di akhirat kelak. Oleh kerana itu berhati-hati. Hari ini kita ingat amalan kita, ya, hebat. Lalu Rasulullah mengatakan, atadru mal muflis. Tahukah kamu siapa dia muflis? Disebutkan sebiji dalam hadis itu. Dia datang dengan solat, dia datang dengan puasa. Subhanallah, amalan yang cukup hebat. Selepas syahadatain, solat, dia datang. Akhirnya dia mengumpat si fulan, mengata si fulan, amalan-amalan pahala-pahala itu ditarik. Maka itu dia yang dikatakan pada hari itu disempurnakan amalan-amalan kita. Ya, subhanallah. Kemudian faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Barang siapa dijauhkan dari neraka. Dalam perbahasan ini kalimah zuhziha yang disebutkan orang yang berjalan di atas titian. Hampir-hampir kalau kita jalan di atas titian batang pinang misalnya. Ya, orang kampung ni tahu. Dia tali air itu terbentang batang pinang misalnya, dia berjalan atas batang pinang tu. Macam mana? Tak stabil kan? Ya, macam budak-budak nak jatuh. Maka disebutkan dalam bab ini zuhziha itu berjalan seperti nak jatuh tapi tak jatuh. Jalan lagi nak jatuh tak jatuh sampai dia ke hujung, ya, titian sirat. Maka faqad faz, mereka inilah orang yang berjaya. Berjaya disebabkan tidak kena neraka. Ya, mudah-mudahan Allah masukkan kita seperti orang yang begini ataupun lebih lagi, supaya kalau boleh tak mau langsung, ya, melalui titian sirat seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka tidaklah kehidupan dunia ini melainkan tipu daya yang, permainan yang menipu dayakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, fokus kepada pembentukan diri dalam bab ini. Maka pastikan, pertama, qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang membersihkan dirinya. Yakni bersihkan diri kita. Yang pertama, akidah mesti betul. Yang kedua, amalan soleh kita mesti betul, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga, akhlak kita dan manhaj kita mesti clear, mengikut seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah orang-orang yang akan dapat kejayaan di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan Allah masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang terpilih untuk dimasukkan di kalangan ahli syurga. Jadi wallahu alam bisawab, kita berhenti kat sini dulu dan kita harapkan mudah-mudahan baki Ramadan ini dapat kita pulun, ya, amalan-amalan terbaik, terutamanya iktikaf. Masih ada lagi malam-malam yang ganjil yang kita harap mudah-mudahan ianya berkaitan dengan Lailatul Qadar jika belum berlalu, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.